Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di siri Gold Forever kali ini. Islam berkembang paling pesat berbanding agama-agama lain di dunia. Dalam video pendek ini, BBC berikan data-data yang dikeluarkan oleh Pew Research Center di Amerika. Majalah Time ini juga sebut perkara yang sama, cuma tumpuannya di Eropah. Konten BBC ada sebut, contohnya, menjelang 2070, Islam akan menjadi agama terbesar di dunia, menewaskan agama Kristian. Juga disebut bahawa 10% penduduk Eropah diramal merupakan penganut Islam pada 2050 dan beberapa lagi maklumat penting dalam konten BBC tersebut. Di Eropah, banyak gereja-gereja mereka terabai kerana tidak mendapat sambutan penganut-penganut Kristian. Sehingga ada individu minatnya buat koleksi ratusan gereja terbiar di Eropah. Sebaliknya, masjid-masjid semakin bertambah dan dipenuhi jemaah setiap waktu solat di Eropah. Senario ini timbulkan rasa tidak senang di kalangan padri Kristian dan Yahudi, seperti disebut ramai pemikir dan ulama Islam. Ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 109 maksudnya, sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman, kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Itu ayat Al-Quran. Mereka, yakni Yahudi dan Kristian, sentiasa mencari jalan bagaimana nak gugat akidah dan ibadah umat Islam. Wabak ini satu caranya. Jika dilihat pada laman WHO sendiri, ada disebut bahawa majoriti bergejala ringan. Jadi, wabak yang ringan bukan wabak serius. Data terbaru ini pula bagi penduduk dunia paparkan angka 99.5% bergejala ringan. Justru berita ini yang menyebut kes di Langkawi bergejala ringan bukan lagi satu isu. Kita dah tahu. Tapi isunya apa? Isunya adalah mereka telah disuntik 2 dos. Tapi kenapa masih ramai dijangkiti? Apa peranan sijil MySejahtera bagi mereka yang 2 dos lengkap? Sijil tak beri apa-apa jaminan, hanya sebagai diskriminasi terhadap yang tidak ambil dos. Tapi hairannya, media utama mereka mainkan isu ini, membesarkan angka yang tak sampai 1%. Tahun lepas lagi, sebelum ada suntikan, peratusan tidak berubah, tak sampai 1% yang serius. Dan seperti biasa, mereka ini telah ada masalah kesihatan, ada masalah jantung, kencing manis dan lain-lain. Di Malaysia kita tahu 17,000 orang mati setahun akibat serangan jantung. Tahun ini kita boleh jangkakan angka 17,000 ini akan berkurang kerana sebahagiannya akan diletak di bawah wabak. Hakikatnya, sebelum wabak ini lagi, yang mati pun mereka yang ada masalah-masalah tersebut. Namun, masih ramai yang terpedaya, termasuk dalam kalangan ulama-ulama. Ketika saya melanjutkan pelajaran di Dundee, Scotland, masjid tidak begitu besar. Guna bangunan rumah kedai 3 tingkat. Kini telah dibina masjid besar berhampiran Universiti Dundee. Begitu juga pengalaman saya berada di Perancis, Grenoble. Waktu solat asar contohnya, masjid dipenuhi dengan jamaah yang mereka ini berasal ataupun mereka berhijrah daripada Algeria, Morocco dan sebagainya untuk menetap di Perancis. Rumusannya, musuh Islam nampaknya berjaya buat tipu daya dan muslihat bagi menimbulkan keraguan terhadap akidah serta merubah cara-cara beribadat umat Islam. Wallahu a'lam. Bertemu lagi kita di siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi